إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. InsyaAllah hari ini saya akan ceritakan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi siapa yang live boleh kongsi supaya ramai dapat manfaat dan supaya ramai yang dapat mendengar kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan supaya kita mengetahui sebab apakah baginda Ibrahim alaihissalatu wassalam diminta untuk berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, dan apakah hikmah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Minta share sekurang-kurangnya di wall masing-masing supaya ramai yang dapat dengar. InsyaAllah kisah seperti ini kita jarang-jarang kali dengar. Kalau kita dengar pun ringkasan, kerana kita tak sempat nak baca sepenuhnya kisah seorang Nabi yang digelar Abul Anbiya, yang mana Allah telah sebut tentang Nabi Ibrahim 69 kali dalam Al-Quran. Selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendoakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan yang jelas adalah baginda Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Doa beliau selepas beliau sempurnakan tugasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan akhirnya, maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah doakan untuk kita semua. Kita semua ni adalah zuriat baginda Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan baginda telah doakan kita semua. Allah Subhanahu wa taala telah mengambil pengorbanan, meminta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan kemahuannya, keperluannya, kasih sayangnya untuk keluarganya, untuk agama dan untuk syariat Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita dapat faham betapa bernilainya syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala minta seorang rasul. Ibrahim ni adalah Khalilullah, kawan Allah Subhanahu wa taala. Gelaran Nabi Ibrahim adalah Khalil, kawan. Daripada beliau terpaksa tinggalkan ayahnya, tak dapat minta doa pengampunan untuk ayahnya. Kemudian pengorbanan demi pengorbanan yang saya akan ceritakan hari ini, bermula dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang kita selalu dengar. Dakwah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dilontarkan ke dalam api, kan? Itu belum lagi pengorbanan yang besar. Kalau kita bagi kita nyawa sendiri, kan, kita dah dihumbankan ke dalam api, itu kira satu ujian yang besar lah. Tapi bukan lagi, ada lagi ujian yang lebih besar daripada itu. Kalau kita semua tahu, Nabi Ibrahim AS telah doa selepas dia sempurnakan tugasannya. Nabi Ibrahim doa, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nabi Ibrahim telah doakan supaya daripada zuriat-zuriatnya datang orang-orang Islam muslimatan lak, yang beriman, yang tunduk, yang surrender, yang serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim AS diuji pertama sekali. Sebab apa Nabi Ibrahim AS diuji begitu sekali? Kerana Allah Subhanahu wa taala nak lahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada zuriat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kerana anugerah yang begitu besar Allah nak berikan kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka Allah telah uji baginda Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ujian demi ujian. 60 tahun baginda Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa meminta zuriat. Kalau kita 6 tahun pun kita dah putus asa dah. Dah pergi ke jumpa bomoh dah, ni mesti ada orang buat sihir ni sampai saya tak dapat anak. 60 tahun baginda
Nabi Ibrahim AS berdoa. Tapi selepas 60 tahun barulah Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan anak daripada ibu Hajar alaihissalam. Para ulama mereka bila menyebut nama isteri para Anbiya alaihissalam dan juga ibu dan juga isteri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan sebut ibu. Maka Allah berikan zuriat yang pertama daripada ibu Hajar alaihissalam, lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Tapi tak habis pengorbanan di situ. Selepas berdoa kan, pengorbanan demi pengorbanan, yang kita pernah dengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya dan kemudian dengan Namrud masukkan ke dalam api. Bagi kita itu dah besar dah kan. Tapi ini pengorbanan, bermulanya pengorbanan itu bukan ending lagi. Maka baru lahir anak yang mana telah diminta selama 60 tahun. 60 tahun. Baru beberapa hari, maka ibu Sarah, isteri Nabi Ibrahim AS, isteri tua. Kalaulah Allah perintahkan isteri tua tu untuk pergi, tak apa lagi, kerana dia pun dah hidup kehidupan yang lama bersama dengan Nabi Ibrahim AS. Tapi yang Allah perintahkan adalah ibu Hajar AS. Dan pada mulanya ibu Sarah alaihissalam yang kata kepada Hajar, pergilah, jangan duduk di depan mataku, aku tak nak lihat engkau di depan mataku. Maka Nabi Ibrahim mula sangka bahawa ini kerana madu. Maka madu dengan madunya memang tak akan dapat bersatu, duduk bersama. Tapi malaikat Jibril telah turun beritahu kepada Nabi Ibrahim AS, laksanakan seperti mana yang Sarah alaihissalam sebut, kerana itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi Ibrahim kata, apa yang saya kena buat? Kata, bergerak daripada sini. Kata, ke mana saya nak pergi? Kata, saya akan tunjuk. Inilah pertama kali Jibril telah turun ke atas muka bumi dengan wajah seorang manusia. Maka lebih 1000 kilometer mereka telah jalan sehingga mereka sampai ke satu wadi, iaitu yang dikenal dengan Makkatul Mukarramah pada hari ini. Semua pengorbanan ini diminta oleh Nabi Ibrahim sebab apa? Sebab akan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah daripada zuriat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka Nabi Ibrahim telah melaksanakan perintah ini, baru dapat anak, diperintahkan untuk berhijrah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam telah bawa Siti Hajar alaihissalam dan telah bawa bayi yang kecil ke mana? Ke kota, satu wadi di mana tak ada apa-apa asbab kehidupan. Tak ada air, tak ada makanan, tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada apa pun, tak ada asbab kehidupan. Gunung ganang yang hitam, tak ada air, kan? Tak ada apa-apa pun asbab kehidupan. Sampai ke sana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tinggalkan mereka dan terus gerak. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tak tanya apa-apa, kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, idz qala lahu rabbuhu aslim. Bila mana Allah kata sesuatu, maka jawapan Nabi Ibrahim adalah qala aslamtu lirabbil alamin. Apa saja perintah, saya taat. Inilah mereka telah mengutamakan perintah Allah begitu sekali, sehingga bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, tinggalkan siapa? Siti Hajar. Bukannya isteri tua, Siti Hajar pula siapa? Baru umur 20-22 tahun, tinggalkan dengan bayi yang kecil. Siapa bayi ini? Yang diminta oleh Nabi Ibrahim selama 60 tahun. Maka Allah perintah tinggalkan. Nabi Ibrahim pun tinggalkan dan terus bergerak. Siti Hajar ikut. Walaupun Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim AS dah bagi tahu, kamu tinggal di sini. Dan Nabi Ibrahim gerak kerana tak ada perintah untuk berkata apa-apa. Siti Hajar ikut, bawa anak, nak ikut balik dengan suaminya. Dan selepas Nabi Ibrahim jalan dengan laju, selepas jalan dah dekat-dekat satu batu, maka Siti Hajar tanya, kenapa tinggalkan kami? Tiba-tiba terdetik dalam hati Siti Hajar, kata, Nabi Ibrahim adalah Nabi, mesti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia melaung daripada jauh, Allahu amarak, adakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim hanya mampu mengangguk kepalanya tanpa menoleh ke belakang. Maka jawab
Siti Hajar alaihi salam, idzan lan yudayyi'ana Allahu abada, maka Allah tak akan sesekali binasakan kami. Maka lahirlah Siti Hajar yang baru, yang kuat, yang teguh imannya, yang bersedia untuk diuji, berkorban untuk syariat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, daripada Siti Hajar inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ibuku Hajar. Maka lahirlah baginda sallallahu alaihi wasallam daripada zuriat Siti Hajar yang telah berkorban. Dia bukan seorang nabi, tetapi bersedia untuk berkorban demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim AS yang baru dapat anak, dengan sedih dia bergerak terus tanpa menoleh ke belakang, sehinggalah dia tak dapat melihat lagi isteri dan anaknya, dan isteri anaknya tak dapat melihatnya lagi. Maka dia terjun daripada binatang tunggangan dan terus doa, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah tinggalkan zuriatku di wadi yang mana tak ada asbab kehidupan, ghairi dhi zar', tanahnya yang tidak subur. Maka Nabi Ibrahim AS telah doa, inda baitikal muharram, dekat dengan rumahmu yang maha suci, Rabbana liyuqimus salah, ya Allah, supaya mereka mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ini doa Nabi Ibrahim AS, semoga mereka dan semua orang daripada seluruh dunia datang ke Makkatul Mukarramah. Belum habis lagi pengorbanan ini. Selepas tahun, Allah Subhanahu wa taala izinkan Nabi Ibrahim AS pulang daripada Palestin untuk melawat Siti Hajar. Sampai ke situ, maka Siti Hajar begitu gembira selepas tahun akhirnya bertemu dengan suaminya kembali. Kan sebelum tu peristiwa yang berlaku, bila mana ditinggalkan Siti Hajar alaihissalam di wadi yang gelap gelita di antara gunung Ganang, Safa, Marwah dan gunung-gunung yang lain tanpa asbab kehidupan. Maka Siti Hajar alaihissalam melihat anaknya dah kelaparan, tak ada minuman, susu dah mula kering, asbab kehidupan dah tak ada, makan minum dah tak ada lagi. Maka bermulalah di situlah larinya Siti Hajar antara Safa dan Marwah. Beliau tahu tak ada makanan, tak akan ada orang datang, kerana jauh-jauh pun tak nampak sesiapa pun. Bayangkan dalam gelap gelita tak ada apa-apa. Ketika seorang ibu seorangan diri menjaga seorang anak, dan anak itu adalah Rasul daripada zuriatnya Allah Subhanahu wa taala, nak lahirkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka daripada tok nenek lagi Allah Subhanahu wa taala telah minta pengorbanan. Ibrahim alaihissalam telah berkorban meninggalkan anak isterinya. Maka lari Siti Hajar, lari daripada Safa, lari ke Marwah, daripada Marwah lari ke Safa, dengan harapan nampak sesiapa boleh minta bantuan. Tak sanggup tengok anak mati kelaparan, kebuluran, tak ada minuman. Tak sanggup tengok, lari daripada Safa ke Marwah, daripada Marwah ke Safa. Allah Subhanahu wa taala tak pernah sebut tentang mana-mana nabi dalam Quran. Satu perkara yang Allah sebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti seorang nabi kecuali Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Apa Allah berfirman, summa auhayna ilaik anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami mewahyukan kepada engkau untuk engkau mengikut sunnah Nabi Ibrahim AS. Tak ada Nabi lain yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut kecuali mengikuti millah sunnah baginda Ibrahim AS. Kerana mulianya baginda yang telah berkorban, seperti yang saya cerita tadi. Tak habis lagi. Lari, Siti Hajar lari daripada Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, lari. Cari air, cari makanan, lihat orang bermalam gelap gelita. Bila dah penat, tak ada sebab kehidupan, dah tak larat lagi lari, kan makanan pun dah tak ada, minuman pun dah tak ada, perut pun dah kelaparan, badan pun dah penat, maka Hajar alaihissalam pun akhirnya jatuh. Bila jatuh, selepas seketika dia terlihat ada seorang pemuda datang. Dia pun tak tahu daripada mana muncul seorang muda. Maka Hajar alaihissalam bila terlihat pemuda ini, maka dia pun bangun serta merta, kerana
ingin mendapatkan, dengan harapan akan dapat bantuan, akan dapat sedikit makanan, akan dapat bantuan ataupun asbab kehidupan, apa sahaja bantuan supaya dapat air sedikit pun jadilah, maka bangun seorang ibu yang takut akan keadaan anaknya, bangun sekali lagi, lari. Maka bila tiba di situ, dia tak dapat bertemu dengan pemuda tersebut. Pemuda tersebut adalah malaikat Jibril alaihissalam yang telah datang, diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi bantuan. Tuan-tuan dan puan, bila seorang dia benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat Allah utuskan untuk memberi bantuan. Bukan Siti Hajar itu seorang nabi, tidak, tapi Allah Subhanahu wa taala telah utuskan malaikat untuk memberi bantuan. Maka malaikat Jibril telah hentak tanah dengan sayapnya, maka terpancutlah air. Maka bila melihat air yang terpancut, air mata air tersebut, maka Siti Hajar alaihissalam sebut kepada air itu Zamzam, maksudnya jangan pancut kuat sangat. Nabi SAW bersabda, kalaulah ibuku Hajar tidak sebut Zamzam, maka akan melimpah jadi sungailah Zamzam tersebut. Tapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Allah nak kekalkan sebagai telaga Zamzam, maka Siti Hajar alaihissalam telah sebut Zamzam, iaitu berhentilah, perlahanlah, jangan pancut begitu kuat sekali. Ini bermulanya anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah telah mula berikan mereka, Allah telah makbulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Seperti mana yang saya sebut tadi, selepas tahun Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam datang. Bila datang bertemu dengan keluarga, dengan anak yang selepas beberapa hari telah terpaksa berpisah dengan anak itu kerana perintah Allah Subhanahu wa taala, kerana syariat Allah. Maka bila datang ke situ, baginda tidak turun daripada binatang tunggangan, maka isterinya Hajar alaihissalam minta turun, kata begitu gembira dapat bertemu dengan suaminya selepas 1 tahun, jangka masa yang begitu panjang. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dengan isyarah memberitahu bahawa Allah tidak benarkan aku turun daripada binatang tunggangan sekalipun. Maka Hajar alaihissalam kata, sekurang-kurangnya Allah telah berikan kami air daripada syurga, iaitu air Zamzam, maka minumlah air ini. Maka Nabi Ibrahim telah terima, dan Hajar alaihissalam telah bawa air, basuh muka suaminya, basuh tangan suaminya yang telah penat dengan perjalanan, basuh kaki suaminya, kemudian beri minuman kepada suaminya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam sempat peluk Nabi Ismail sekejap dan terus bergerak, perintah Allah Subhanahu wa taala. Di muslim-muslimat rahmati Allah, yang saya cuba sampaikan di sini, pengorbanan para anbiya alaihissalatu wassalam dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa. Salah seorang adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang mana Allah sebut dalam Al-Quran, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Setiap kali Allah uji Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, belum lagi kita dengar kisah diperintahkan untuk sembelih anaknya, minta ditinggalkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala minta menyembelih anak itu, kerana Allah Subhanahu wa taala nak lihat betapa sayangnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada Allah. Bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, tak ada sesuatu pun yang mustahil untuk Allah Subhanahu wa taala memelihara kita. Dengan syarat kita berpegang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah akan pelihara. Dalam asbab kehancuran Allah boleh pelihara, dalam asbab kematian Allah boleh berikan kehidupan. Itu yang kita nak belajar daripada kisah para anbiya alaihissalatu wassalam. Saya akan sambung siri seterusnya insya-Allah. Hari ini setakat ini sahaja, kerana panjang lagi pengorbanan baginda Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mudah-mudahan kita dapat kongsi sama-sama dengan rakan-rakan kita, dan semoga kita semua dapat manfaat dan dapat faham apakah tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya yang Allah sayang, dan sehingga kemuncak, sehingga Allah akan perintah Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, kemuncak. Bukan setakat tinggalkan, untuk apa? Untuk syariat, demi perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan demi menyelamatkan diri, tak. Letakkan diri dalam bahaya demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Letakkan diri di tempat yang tidak ada asbab kehidupan demi keridaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara yang kita semua wajib belajar dan faham insya-Allah. Kita akan sambung lagi, mudah-mudahan semua dapat manfaat.
dan semoga kita dapat sampaikan kepada mereka yang tak dapat dengar. Subhanallah bihamdih, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.